Keadaan mayat mangsa masa tu memang sangat mengerikan guys. Kulit melecur penuh satu badan kecuali kaki yang terkeluar daripada tak mari itu. Assalamualaikum guys, welcome back to Kero Series. Kero doakan kepada semua yang menonton video sekarang ni mendapat keberkatan di bulan Ramadan yang mulia ini, dan semoga semua amalan yang kita lakukan diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Okey, untuk video kali ni Kero akan kongsikan kisah pembunuhan yang bermula daripada keganasan dalam rumah tangga ataupun orang putih cakap domestic violence. Domestic violence adalah antara isu ataupun masalah yang kerap kali berlaku dan boleh dikira sebagai jenayah yang sangat serius dan sering dihadapi oleh golongan wanita sejak dulu sampailah ke hari ini guys. Bukan kata wanita aja, laki pun ada juga kes yang berkaitan dengan keganasan dalam rumah tangga. Laki pun ada juga yang kena tibai dengan bini dia. Ada, jangan ingat tak ada Kesan keganasan dalam rumah tangga ni bukan je terkesan dekat mangsa je tau guys, tapi family mangsa, kawan mangsa pun ada yang terkesan juga. Keganasan ni ada banyak jenis, ada banyak bentuk penderaan yang dilakukan si pelaku tu. Contohnya macam penderaan daripada segi emosi, penderaan daripada segi psikologi dan juga mental, penderaan daripada segi fizik dan macam-macam jenis penderaan lagi guys. And kalau korang nak tahu, masih ada banyak mangsa yang tak cuba untuk dapatkan bantuan. Kenapa dorang tak nak dapatkan bantuan? Sebab dorang ni tengah menunggu apa pula? Dorang ni menunggu supaya pasangan dorang ni boleh berubah, boleh menjadi lebih baik. Sebab dorang percaya dengan cinta yang dibina tu boleh mengubah pasangan menjadi lebih baik. Tapi malang sekali, ada yang boleh berubah tu bolehlah berubah, tapi ada juga yang tak boleh berubah dan masih melakukan keganasan terhadap pasangan mereka. And then disebabkan rasa sayang, mangsa terpaksa mendiamkan diri supaya pasangan diorang ni tak ditangkap ataupun dikenakan apa-apa tindakan guys. Okey, untuk kes kali ni adalah kes pembunuhan yang sempat viral dekat Bangladesh dan juga Australia, yang di mana ianya terjadi dekat Sydney. Sydney itu dekat Australia, dan benda ni berlaku pada tahun 2022, iaitu pada bulan Januari yang lepas baru je guys. Video kali ini disponsor oleh Scarlett Whitening. Scarlett ada hantar dekat Kero diorang punya produk kecantikan yang di mana memang sangat berkesan untuk digunakan. Laki perempuan boleh guna guys. Produk yang pertama adalah Brightly Essence Toner. Toner ni boleh digunakan dengan kapas ataupun just pakai tangan korang je. Brightly Essence Toner mengandungi glutathione, jeju propolis extract, allantoin dan grape water, yang di mana semua ramuan tu mampu untuk menyegarkan, melembabkan, meredakan radang kulit dan juga boleh memutihkan kulit kita guys. Produk yang kedua adalah Brightly Ever After Serum. Cara nak guna dia senang je. Korang just titiskan dekat tangan korang, and then korang just usap dekat tangan korang, and kemudiannya korang tepuk-tepuk dekat muka korang. Produk ni mengandungi lavender water, vitamin C, phyto whitening, niacinamide dan juga glutathione, yang di mana ianya berfungsi untuk mencerahkan dan melembabkan wajah, hilangkan bekas jerawat dan mengelakkan radikal bebas. Produk yang ketiga pula adalah Brightly Ever After Day dan juga Night, yang day digunakan untuk siang dan night digunakan untuk malam. Ianya mengandungi rainbow algae, green caviar, rose ship oil, niacinamide, hexapeptide 8, glutathione, triceramide, dan juga aqua peptide glow, yang berfungsi untuk mencerahkan, menutup pori-pori, menghidrasi kulit wajah dan juga mengurangkan kerutan pada wajah. Untuk Brightly Ever After Day dah ada UV protection, so memang sesuai untuk kegunaan apabila kita berada di kawasan bebas cahaya matahari guys. Semua produk Scarlett dah berdaftar dengan BPOM, yang di mana BPOM tu sama macam KKM guys kalau dekat Malaysia. Semua bahan yang digunakan pun dah dites dekat makmal dan lulus daripada bahan berbahaya. Kalau korang nak beli produk Scarlett, korang boleh tekan link dekat bawah ni guys. Arnima Hayat ataupun Armina Hayat, ada juga yang sebut nama dia sebagai Aminah Hayat. Nama dia ni ada banyak versi dan juga sebutan, tapi Kero prefer untuk sebut sebagai Arnima lah, berdasarkan apa yang parents dia gelarkan. Okey, Arnima Hayat merupakan seorang gadis kelahiran Bangladesh yang lahir pada 16 April 2004 di Bangladesh. Pada tahun 2009, ketika Arnima berumur 9 tahun, keluarga Arnima iaitu bapa dia yang bernama Abu Hayat dan juga mak dia bernama Mahfuzah Akhtar, mak bapa Arnima ni diorang membuat keputusan untuk berpindah daripada Bangladesh ke Australia untuk menjalani kehidupan yang lebih selesa, untuk menjalani kehidupan yang baru. Untuk pengetahuan korang, Arnima dan juga family dia semua ni beragama Islam. Okey, menurut daripada mak bapa Arnima, diorang bagi tahu Arnima ni daripada kecil sampailah dia besar, perwatakan Arnima ni sangat baik. Dia mudah mesra dengan orang dan dia cepat untuk adapt, dia cepat untuk terima cara kehidupan yang baru dekat Australia. Yalah, sebelum ni kan dia duduk dekat Bangladesh, and bila diorang berpindah ke Australia, Arnima sangat cepat untuk adapt dengan kawasan persekitaran yang baru.
Arima ni dia ada seorang adik perempuan yang di mana dia sangat sayangkan adik dia tu. Mak bapak dia cakap Arima sebagai kakak, dia menjadi seorang kakak yang sangat bertanggungjawab terhadap adik dia. Bukan setakat adik dia je, tapi Arima juga seorang anak yang bertanggungjawab terhadap mak bapak dia. Senang cerita, dia ni jenis yang orang yang pentingkan family. Apa hal? Family first. Dekat Australia, Arima bersekolah di Merrickville Public School, iaitu sekolah dia tu dekat sini. And then bila dah masuk sekolah menengah, dia sekolah di Tam High School, yang di mana sekolah yang ni pun dekat sini juga. Sebagai seorang pelajar, Arima seorang yang sangat menyukai subjek matematik dan juga bahasa Inggeris, guys. Kalau exam je, dia mesti score dua-dua subjek ni, guys. Dia punya English pun sangat fluent. Arima ada bagi tahu dekat mak bapak dia yang dia ni nak kejar cita-cita dia untuk menjadi seorang doktor pembedahan pada satu hari nanti, yang di mana tujuan dia nak jadi doktor tu sebab dia nak tolong orang ramai supaya berada dalam kesihatan yang baik. Dan berbekalkan result dia yang padu, dia berjaya sambung belajar dekat University of Western Sydney dalam bidang perubatan dan juga ubat-ubatan. Macam yang Kero cakapkan tadi, Arima ni orangnya jenis yang sangat sayangkan family dia. And bila kita cakap sayang, maksudnya anything happen, family first, right? Even dia dah masuk university and tak duduk dekat bapak dia sekali, dia tetap akan usaha untuk bawa family dia keluar jalan-jalan every weekend. Setiap minggu dia akan bawa family dia pergi makan sushi, makan pie, pergi makan KFC. Sometimes tu diorang spend time tengok wayang and macam-macam lagi aktiviti yang dia buat dengan family dia every weekend, as long as dia dapat spend time dengan family dia. But kalau korang nak tahu, semua yang dia buat tu dia dah stop buat. Dia dah tak spend time lagi dengan family dia lepas dia kenal dengan seorang lelaki ni yang bernama Miraj Zafar. Miraj Zafar ni seorang bodybuilder, orang yang jenis buat badan tu senang cerita kaki pergi gym lah. Badan ketak-ketak, dan merupakan seorang Pakistani yang di mana pada tahun ni Miraj berumur 20 tahun dan Arima pula berumur 19 tahun dan sedang belajar pada tahun kedua dalam bidang perubatan di universiti. Miraj ni merupakan imigran Pakistan yang di mana dia juga duduk dekat Australia dan bekerja sebagai pemandu truk ataupun pemandu lori dekat sana. Arima kenal dengan Miraj ni dekat social media, iaitu dekat platform Instagram. Mula-mula tu diorang just chatting-chatting je, like gambar, dan dalam tempoh sekejap je diorang pun dah mula bercinta. Disebabkan Miraj ni first boyfriend Arima, jadi Arima pun seronok lah untuk ceritakan pasal si Miraj tu dekat family Arima. Kalau kita tengok dekat gambar, si Miraj ni handsome orangnya, even handsome pun. Tapi bagi pihak mak bapak Arima, diorang rasa macam ada something wrong, ada something yang tak kena dengan budak si Miraj ni tau. Yelah, mungkin firasat orang tua mungkin ada betul juga. So mak bapaknya Arima pun nasihatkanlah si Arima tu untuk cuba slow down kan diorang punya relationship. Maksudnya slow down kan hubungan antara Arima dengan si Miraj tu. Santai-santai dulu, jangan serius sangat. Kenal dulu hati budi masing-masing. Diorang ni pun kenal dekat social media. Bukan Kero nak cakap kenal dekat social media ni tak bagus. Ramai je yang dah kahwin bahagia sebab kenal dekat social media. Tapi bila mana kita cakap kenal dekat social media tu, kita kenalah jumpa dulu orangnya, take time in relationship, kenal dulu hati budi masing-masing, dan bila dah kenal lama sikit barulah boleh buat keputusan untuk kahwin or tak kahwin dengan orang tu sesuai ke tak dengan korang. Jangan tengok rupa je. Bila dah beberapa minggu kemudiannya, tiba-tiba si Arima ni pergi bagi tahu dekat mak bapak dia yang di mana dia nak tinggal satu rumah dengan si Miraj tu. Diorang dua-dua ni nak duduk dalam satu rumah. Tang ni lagi buat mak bapak si Arima tu jadi makin risau. So guys, start daripada sinilah family Arima ni dah mula tak setuju kalau Arima ni bercinta dengan si Miraj tu. Yelah, baru kenal dah nak duduk satu rumah. Orang Islam pula tu. So perspektif mak bapak Arima terhadap si Miraj ni, diorang anggap si Miraj ni cuba untuk bawa pengaruh yang tak baik dekat anak diorang tau. Mak bapaknya Arima nasihatkan lagi si Arima tu supaya jangan bercinta, stop bercinta dengan si Miraj tu. And kalau korang nak tahu, bila si Miraj tu tahu je yang mak bapak Arima tak approve diorang punya percintaan tu, tak approve diorang punya relationship, si Miraj tu pergi brainwash kepala otak Arima supaya jauhkan diri daripada mak bapak dia, jauhkan diri daripada family dia. Or mungkin si Arima ni dah orang cakap tu cinta mati dekat si Miraj tu. So jadi start from now on, Arima perlahan-lahan menjauhkan diri dia dengan keluarga dia sendiri, guys. Lepas je Arima duduk sekali dengan si Miraj dekat apartmen yang beralamat Pennant Hills Road, North Parramatta, Sydney. Lepas daripada tu, Arima dah jarang kontak dengan family dia, and lama kelamaan terus terputus hubungan dengan family dia. Terus babe, kan tadi Kero cakap sebelum ni, Arima ni orangnya jenis yang sangat sayangkan family dia kan. Jadi mana mungkin dia akan buat family dia risau. At least pun dia akan cakap dia okey ke, dia tak ada apa-apa ke, dia sihat
nasihat ke dekat family dia. Tapi lepas dia duduk dengan si Miraj tu, dia langsung tak ada tanya khabar dengan family dia tau. Langsung tak ada. So familynya Anima ni sangat yakin yang di mana si Miraj tu lah yang menghalang Anima untuk kontak dengan family dia. Ada beberapa info yang Kero dapat yang di mana diorang bagi tahu si Miraj tu kaki kontrol punya orang tau. Jenis yang kuat kontrol punya orang. Si Miraj tu tahu semua password social media Anima. Contohnya dia akan buka Instagram atau Snapchat si Anima tu, and then lepas tu dia akan delete semua followers lelaki ataupun dia akan block terus orang yang dia tak berkenan. Gila bab punya kontrol mat. Dah lah kaki kontrol. Si Miraj ni juga adalah seorang kaki mabuk babe. Semua ni dikongsikan sendiri oleh pakcik Anima yang di mana Anima dah pernah bagi tahu dekat pakcik dia 2 minggu sebelum kejadian dia dibunuh guys. Lepas dah hampir 4 bulan Anima duduk sekali dengan si Miraj tu, dan sejak 4 bulan juga familynya Anima ni lost contact dengan Anima, mak bapa Anima pun buat keputusan untuk call polis dan minta pihak polis untuk cuba periksa keadaan Anima dekat apartment dia. Yelah, kot-kot ada perkara yang tak elok jadi dekat Anima ke kan. Kalau even bila polis dah check dekat apartment Anima and then Anima baik-baik je pun tak apalah. At least bila mak bapa Anima ni tahu yang Anima ni berada dalam keadaan yang baik, diorang kuranglah risau sikit. 4 bulan babe tak dengar berita daripada anak. Gila kau, mestilah risau kan. Kebetulan pula pada hari Ahad 30 Januari 2022, pihak polis pun ada terima satu laporan daripada jiran Anima yang di mana jiran dia tu cakap jiran dia ada dengar bunyi bising dan jeritan pada pukul 2 petang semalam dekat rumah si Anima tu. Maksudnya hari itu mak bapak Anima report polis, hari itu jugalah polis dapat laporan daripada jiran Anima yang di mana jiran Anima cakap semalam jiran dia ada dengar jeritan dekat rumah Anima pada pukul 2 petang. Kurang jelas Pada jam 4.30 petang pada 30 Januari tu, pihak polis pun datang ke apartmen Anima untuk periksa keadaan Anima. Bila ketuk pintu tak ada orang menyahut daripada dalam. Jadi polis pun terpaksalah untuk pecah masuk ke dalam rumah Anima. Bila polis masuk, polis cek dekat ruang tamu, tak ada orang. Bilik pun tak ada orang. Dan bila sampai je dekat bilik air, alangkah terkejutnya pihak polis bila mereka menemui sekujur mayat. Dipercayai mayat seorang wanita dalam tub mandi dengan kaki sebelah terkeluar daripada tub mandi tu, dan keadaan mayat mangsa masa tu memang sangat mengerikan guys. Kulit melecur penuh satu badan kecuali kaki yang terkeluar daripada tub mandi tu. Rupa orang dah tak ada dah, cacat kulit satu badan. Masa polis cuba untuk mendekati dengan mayat tu, polis ada terbau satu bau yang di mana bau tu macam bau chemical yang sangat kuat guys. Jadi pihak polis terpaksa untuk minta bantuan daripada pegawai bomba unit hazmat sebab dorang je yang pakar untuk menguruskan bahan kimia jenis yang berbahaya tu. Petugas hazmat Australia pun datang ke tempat kejadian dan dorang mengesahkan chemical tersebut adalah hydrochloric acid. Hydrochloric acid tu sangat kuat dan menyebabkan mayat yang ada dekat dalam tub mandi tu sampai tak ada rupa orang langsung. Korang just boleh imagine, mangsa dah kena bunuh, lepas dah dibunuh direndam pula dekat dalam asid. Disebabkan perkara tu jugalah proses untuk mengecam mayat dan juga proses untuk postmortem mengalami kesukaran guys. Lepas dah buat postmortem ataupun biasa kita panggil autopsi, mayat tersebut disahkan sebagai Anima Hayat. And bila dah disahkan sebagai Anima Hayat, polis terus keluarkan waran tangkap terhadap Miraj Zafar sebab dia adalah suspek utama sekarang ni. Kenapa dia suspek utama? Sebab dia duduk satu rumah dengan Anima, and bila mayat Anima dijumpai dekat dalam rumah tu, Miraj tak ada dekat dalam rumah tu masa tu guys. Itu sebab dia jadi suspek utama. Disebabkan si Miraj ni seorang pemandu lori, jadi polis cuba untuk cari dia dengan menggunakan CCTV yang berada dekat jalanan tau. Petik jari je mat, polis dah nampak kelibat Miraj Zafar dekat CCTV yang di mana pada masa tu si Miraj tu tengah bawa lori dalam keadaan yang kelang kabut dekat area satu tempat ni Kemudiannya polis pun menyebarkan footage berkenaan ke social media dan juga media tempatan supaya warga dekat sana boleh alert or terserempak and memudahkan lagi proses pencarian si Miraj tu. Tak lama guys, esoknya iaitu pada 31 Januari pukul 12.20 tengah hari di Bankstown Police Station, si Miraj tu terus datang dekat sana, serahkan diri dekat situ. Dia datang, dia cakap, saya adalah orang yang ada dekat dalam CCTV tu. Pap, terus kena tangkap. Tadi Kero ada cakap yang Anima ni dah 4 bulan tak kontak dengan family dia kan. Rupa-rupanya 4 bulan sebelum tu, pada 9 Oktober 2021 yang lepas, si Miraj Zafar dengan bapaknya Anima tu ada something happen antara dorang tau. Bapaknya Anima tak bagi Anima untuk tinggal dengan si Miraj tu, tapi si Miraj ni pergi ugut and pukul bapaknya Anima tu. Disebabkan kena pukul, bapaknya Anima pun pergi buat report polis pasal si Miraj ni, dan Miraj dikenakan hukuman tak boleh mendekati bapa Anima sebab dia dah buat keganasan dekat orang tua tu kan.
Yang part pasal Arima pula, polis tak boleh nak buat apa. Polis cakap bapa Arima tak boleh nak halang anak dia pindah rumah dengan si Miraj tu sebab Arima dengan Miraj saling mencintai. Jadi keluarga Arima tak boleh halang kalau ikut undang-undang dekat Australia sana. Dan untuk info korang, beberapa minggu sebelum kejadian Arima ditemui mati tu, Arima dengan Miraj sempat berkahwin tapi tanpa restu dan juga pengetahuan keluarga Arima. Kalau ikut ajaran Islam, mana boleh, mesti kena ada wali, iaitu bapaknya si Arima tu. Ni aku tak tahulah diorang ni Islam mazhab mana sampai boleh kahwin tanpa wali. So hasil keputusan bedah siasat ke atas mayat Arima, forensik telah menemui tanda di mana ada kesan hentakan dekat kepala Arima. Dipercayai dipukul dengan objek tumpul dan itulah punca kematian Arima. Dan sewaktu mula-mula polis jumpa mayat Arima tu, Arima telah mati hampir 24 jam sebelum ditemui oleh pihak polis. Polis juga percaya lepas Arima dipukul sampai mati, Miraj bawa mayat Arima ke dalam bilik air dan kemudiannya si Miraj tu keluar untuk mendapatkan asid sebelum balik semula ke dalam rumah dan menuangkan asid tu dekat dalam tak mandi, yang di mana dekat dalam tak mandi tu ada mayat Arima dekat situ guys. Pihak polis ada dapat maklumat yang si Miraj ni ada buat urusan jual beli satu botol cairan hidroklorik asid sebanyak 20 liter pada hari yang dipercayai Arima mati. Lepas dah beli tu, dia datang balik semula ke kedai tu untuk beli lagi 4 botol hidroklorik asid. Mungkin dia fikir tak cukup kot, itu pasal dia datang balik. Selain itu, pihak forensik pun ada jumpa kesan bahan kimia tu dekat dalam truk yang dipandu Miraj selepas pembunuhan Arima. Berdasarkan bukti-bukti yang dah ada dekat dalam tangan pihak polis, Miraj telah ditahan dan disoal siasat, namun tak ada keluar satu pernyataan pun daripada si Miraj ataupun peguam Miraj, yang di mana si Miraj ni mengaku bersalah ataupun tidak mengaku bersalah. Untuk perbicaraan mahkamah, pihak pendakwa dan peguam bela belum terima arahan untuk bacaan kes dekat mahkamah kerana disebabkan SOP pandemik COVID-19 dekat Australia guys. Jadual mahkamah untuk perbicaraan penuh slot sampai 31 Januari 2023 tahun depan. Sehingga kini siasatan bagi kes ni masih lagi dijalankan guys. Jenazah Arima telah dikebumikan di tanah perkuburan Islam di Sydney Rockwood Cemetery pada 1 Februari 2022, iaitu selepas beberapa hari Arima ditemui mati. Keluarga, sanak saudara, rakan semua berkabung di atas pembagian Arima dan sangat pilu hati mak bapa Arima kerana sebelum dikebumikan, kalau mengikut tradisi pengawian Bangladesh, orang yang datang ziarah orang meninggal dapat menatap wajah si mati dulu, tapi disebabkan muka Arima dah tak ada rupa orang lagi, apa yang diorang boleh buat? Terpaksalah reda dengan takdir yang menipu anak perempuan surung diorang ni guys. Okey, sedikit peringatan untuk kita sebagai rakyat Malaysia. Kalau anda, isteri, suami, anak yang mengalami ataupun berdepan dengan situasi keganasan dekat dalam rumah tangga, tolonglah laporkan kepada pihak yang berwajib. Jangan tunggu orang yang buat kekerasan tu nak berubah ataupun harapkan keadaan sekeliling akan jadi lebih baik. Sebab kadang-kadang diorang yang buat keganasan ni kena rasa satu satu tamparan ataupun hukuman, barulah diorang ni akan sedar yang diorang ni buat salah guys. Kalau mangsa berdiam, diorang ni akan buat lagi and buat lagi guys. Contoh macam kes Arima Hayat ni lah. Walaupun sebelum Arima pindah dengan si Miraj tu, dia dah nampak sikap si Miraj yang sanggup buat domestic violence dekat bapa Arima sendiri guys, tapi dia tetap pilih si Miraj tu. Even si Miraj tu kaki minum, kaki pukul punya orang guys. Arima tahu tapi dia pilih untuk diam, silent, sehingga perkara ni membawa kepada kes pembunuhan yang tragik macam ni guys. Kepada korang yang mungkin menjadi mangsa, boleh hubungi talian kasih 15999 ataupun WhatsApp 0192615999. Semoga kita semua diberi kesedaran yang keganasan rumah tangga ni adalah satu jenayah yang berat. Stay safe and see you next time. Assalamualaikum.